Okey, apa khabar warga YouTube? Terima kasih yang menonton video dalam channel saya HT Black RV. Okeylah, tahun 2021 kita dah pun melangkah ke tahun 2021 dan setiap daripada kita akan meningkat setahun umur ya. Okeylah, jadi untuk video kali ini aku nak cerita mengenai dengan satu perkara yang sangat rapat dengan aku sebab aku adalah penyampai di Asyik FM, dan untuk pengotor rakan-rakan kita, Asyik FM akan menyambut ulang tahun yang ke-62 tahun ya. Pada 3 hari bulan Februari ini, Asyik FM sebenarnya dah berusia 62 tahun. Kata orang, bagi sesebuah stesen radio, antara stesen radio yang tertua di negara ini ya. Jadi Asyik FM ini ditubuhkan pada tahun 1959 ya. Dah lama Asyik FM ini, bukannya radio yang baru-baru lagi, tapi Asyik FM ni menggunakan nama lain semasa awal penubuhan Asyik FM ni. Sebelum ini siaran ini dikenali sebagai siaran orang asli. Jadi buat masa sekarang Asyik FM bersiaran selama 15 jam. Dan kita lihat daripada peringkat awal radio ini ditubuhkan pada tahun 1950-an dulu, ianya hanya bersiaran selama 30 minit saja, dan peranan dia semakin hari dan semakin tahun semakin berubah ya, mengikut peredaran masa. Okeylah, sebelum aku cerita pasal Asyik FM, pasal diri aku di Asyik FM, aku nak cerita pasal macam mana Asyik FM tu wujud tertubuh. Sebelum ini Asyik FM dikenali sebagai Radio 7 orang asli ya. Ianya sebuah stesen radio kebangsaan tau, di bawah Radio Television Malaysia. Pada sekarang ini tagline-nya ialah Moi No Moi ataupun lain daripada yang lain. Jadi frekuensi sekarang kita dah ada FM. Semasa mula-mula penubuhan Asyik FM dulu ataupun Radio 7 siaran orang asli dulu, tak ada FM, memang tak wujud pun. Tahun 1960-an memang tak ada FM, hanya menggunakan frekuensi frekuensi shortwave ataupun gelombang pendek. Jadi kalau nak diceritakan mengenai dengan sejarah Asyik FM ini ya, kalau kita tengok, dia bermula pada tahun 1959. 3 Februari 1959, bersiaran di Radio Melaya, Kuala Lumpur, menerusi gelombang pendek yang sehingga sekarang masih ada gelombang ini, iaitu 49 meter hingga 6100 kHz ataupun 6050 kHz ya. Pada awal penubuhan Asyik FM ini, hanya ataupun Radio 7 pada masa itu ataupun radio siaran orang asli pada masa itu hanya bersiaran 30 minit je. Pada masa itu memang bersiaran selama 30 minit. Dan dia upgrade pada tahun 1997, 22 September. Ia dipanjangkan siarannya bermula 3 petang hingga 9 malam ya. Sebelum tu ada juga yang bersiaran selama 3 jam bermula 10 pagi hingga 1 tengah hari. Dan dia tahun demi tahun ianya ditambah siaran. Pada 1 April 2001, siaran selama 15 jam ya. Minta maaf, bukan 15 jam tapi 9 jam bermula 1 tengah hari hingga 10 malam, dan penambahan 2 dialek. Sebelum ini siaran orang asli hanya bersiaran 2 dialek, iaitu Semai dan juga Temia. Tapi pada 1 April tahun 2001, pada masa tu saya pun tak masuk lagi, masa tu masih lagi saya belajar ya, tapi saya mengikuti dan mendengar radio ini. Pada siarannya ditambah 9 jam daripada pukul 1 tengah hari hingga 10 malam, dengan penambahan 2 dialek lagi, iaitu dialek Temuan dan juga dialek Jakun. Ada 4 bahasa. Jadi pada 31 Disember 2006, pada masa itu Radio Asyik FM ataupun Radio 7 berkongsi siaran bersama dengan Info FM. Pada 31 Disember 2006, Info FM bersiaran buat kali terakhir. Pada masa itu Info FM bersiaran daripada pukul 10 pagi hingga 1 tengah hari, kerana Asyik FM menambah waktu siaran. Jadi selama 14 jam bermula 8 pagi
hingga 10 malam pada 1 Januari 2007. Maknanya 1 Januari 2007 jam siaran di Asia FM upgrade ataupun tambah lagi selama 14 jam, ya, iaitu 8 pagi hingga 10 malam. Jadi pada awal penubuhan radio Orang Asli ni, ya, lebih kepada gerak saraf, ya, untuk memberi kesedaran lah pada masyarakat Orang Asli penting keselamatan negara daripada ancaman komunis. Jadi program-program dahulu lebih kepada program-program membawa ke arah kemajuan dan menghindarkan mereka daripada fahaman-fahaman komunis, ya. Tapi bila negara kita dah tiada ancaman komunis, kembali aman, komunis Malaya pun dah meletakkan senjata, peranan radio ni dah berubah, ya, daripada propaganda ataupun menyebarkan program gerak saraf kepada program-program dan juga siaran yang mengikut arus semasa, perkembangan semasa lah, ya. Jadi lebih kepada pembangunan insan, lebih kepada kehendak dan dasar kerajaan, ya, yang telah digariskan di bawah RTM lah, kerana radio ini di bawah RTM. Jadi macam-macam bentuk rancangan yang telah disiarkan bermula daripada dulu hingga sekarang. Antaranya ialah macam-macam konsep siaran dan juga program yang ditujukan untuk golongan tua, muda, kanak-kanak. Kita ada rancangan untuk masyarakat, rancangan untuk kita ada drama, kita ada berita, ya, perkembangan masyarakat Orang Asli, temu ramah dan sebagainya. Ada juga segmen permintaan lagu yang memang wajib untuk siaran radio, juga lagu-lagu hiburan, ya, termasuk lagu-lagu tradisional Orang Asli. Dan hingga sekarang Asia FM dah pun menambah 1 jam siaran hingga 15 jam, iaitu bermula 8 pagi hingga 11 malam. Setakat ini kita lebih banyak mencungkil bakat-bakat muda di kalangan Orang Asli, terutama dari segi muzik, kerana mereka hampir tiada platform, ya. Kalau dahulu memang tak ada radio lain yang menyiarkan lagu-lagu daripada penyanyi-penyanyi Orang Asli ataupun penggiat-penggiat muzik. Selain daripada lagu sewang tradisional, kita pun ada lagu-lagu moden Orang Asli, ya, lebih kepada band lah. Jadi minat Orang Asli terhadap muzik yang cukup dalam. Jadi kita lebih menyiarkan segmen-segmen yang banyak ke arah menaikkan ataupun menunjukkan bakat-bakat daripada masyarakat Orang Asli, ya. Banyak kita lihat macam band dah pun menembusi era mainstream muzik negara, iaitu macam Jalmos, Neroy, Enral, band-band lain, ya. Jadi memberi semangat untuk belia-belia Orang Asli terus berkarya, ya. Sehingga kini kita dah banyak mengumpul, saya rasa dah ratusan ribu rasanya lagu-lagu daripada ciptaan Orang Asli sehingga sekarang, ya. Mereka kebanyakannya sekarang bergerak secara sendiri ataupun underground. Mereka banyak buat sekarang ni pun, ya, zaman sekarang kita dah dengan perkembangan teknologi, kita ada media sosial, kita ada YouTube, kita ada Facebook, satu platform yang cukup bagus, dan masyarakat Orang Asli tak terkecuali dan mereka tak tertinggal. Mereka mengikuti perkembangan semasa ni dan mereka menggunakan platform dan apa yang ada di depan mereka macam YouTube, media sosial untuk menunjukkan bakat-bakat mereka. Asia FM masih terus menyiarkan lagu-lagu mereka supaya kita menjadikan mereka ini sebagai pencetus semangat kepada masyarakat dan belia-belia yang lain daripada sukom yang berbeza, supaya kita terinspirasi, ya. Jadi program-program yang berbentuk muzik banyak kita siarkan di Asia FM, ya, mengikut perkembangan semasa. Dan sekurang-kurangnya Asia FM ni antara satu radio yang bersiaran dalam bahasa Orang Asli, walaupun dia tidak bersiaran dalam semua dialek masyarakat Orang Asli, tapi ianya menjadi satu radio yang boleh mengintegrasikan kesemua suku kaum masyarakat Orang Asli yang ada di semenanjung Malaysia, iaitu 18 suku kaum. Di Asia FM kita ada 4 dialek setakat ini, iaitu Semai Temia antara yang terawal,
Jakun dan juga Dialek Temuan. Dan juga kita menyiarkan lagu-lagu daripada semua suku kaum. Setakat ini ada juga yang belum kita dengar lagu-lagu dalam dialek yang lain, antara dia macam Kensiu, saya rasa tidak lagi, belum ada lagi. Mungkin rakan-rakan kita yang lain boleh mencubalah menunjukkan bakat yang ada. Jadi itu cerita dan sejarah Asyik FM. Okey, bercerita pasal aku pula. Aku mula bertugas di Asyik FM pada tahun 2008 lah, kalau tak rasminya, secara tak rasminya ialah 2008. Secara rasmi aku bekerja atau bertugas di Asyik FM ialah pada tahun 2009. Jadi korang boleh kira sendirilah, tahun 2009, sekarang tahun 2020. 2009, 11 tahun dah aku di Asyik FM. Dan pada tahun 2008 aku mencuba untuk program uji bakat yang dianjurkan oleh Asyik FM sendiri. Mereka menganjurkan satu program untuk mendapatkan penyampai yang baru pada tahun 2008. Aku mencubalah masa tu. Ada sebenarnya memang ramailah peserta sebab Asyik FM buka penyertaan untuk uji bakat ni memang cukup ramai yang menyertai. Nak mencari 4 dialek, Semai, Temuan, Jakun dan Dialek Tamiah. Tahun 2008 masa tu pemilihan untuk Dialek Temuan ni dia dapatkan 4 calon untuk merebutkan satu slot saja. Tapi masa uji bakat tu memang ramai. Temuan rasanya puluhan orang. Sama juga macam Dialek Tamiah, Jakun, Semai. Pada masa tu tahun 2008 lah, kalau tak silap aku, awal 2008 saja, bulan 6 kot, lebih kurang lah masa tu. Jadi ada banyak tapisan lah. Kita kena pergi buat ujian suara, baca berita. Lepas tu kali kedua ujian bakat, kena beraksi di pentas lah, nyanyi ke ataupun menyampai ke. Masa tu pengurusnya Puan Mariama, ya. Masa tu masih lagi arwah DJ yang lama, iaitu DJ Ismail Embong, arwah dah, ya. Dan juga Puan Azizah, DJ Azizah juga dah mendiang arwah dah sekarang, dah tak ada dah. Itulah antara yang panel yang memilih. Masa tu aku terpilih selepas 2 ujian suara dan ujian bakat tu. Hari yang berlainan dia orang buat. Terpilih, shortlisted 4 orang. Jadi 4 orang ni kita orang kena bersaing, kita orang kena ada tempoh percubaan selama 3 bulan 3 bulan kami kena buat program setiap minggu. Jadi 1 minggu 1 program sehingga 3 bulan. Penilaian mereka pihak atasan, pihak Asyik FM dan pihak mereka yang pihak atasan yang menilai, ya. Jadi lepas tu aku terpilih lah, ya. Lepas terpilih tu aku bertugas sebagai penyampai dan juga baca berita. Ada juga buat lain macam laporan langsung lintas langsung di luar. Ada juga program berakam, temu ramah. Tahun 2009, selama setahun lah aku kontrak, bertugas secara kontrak di RTM, itu orang panggil piecemeal. Jadi ada duit ada gaji. Ada duit ada gaji pula. Ada kerja ada gaji, ya. Selama setahun je. Pada hujung tahun 2009, pihak SPA ada buka satu jawatan kosong lah, jawatan penerbit rancangan B29. Pada masa itu B27. Jadi aku memohon juga, bukan seorang, rakan-rakan aku yang sama batch dengan aku daripada Dialek Semai, Tamiah, Jakun pun ada sama-sama. Masa tu rezeki. Jadi lepas untuk pemilihan daripada SPA ni pun ada tapisan dia macam biasa. Kena pergi ujian suara, kena pergi ujian bertulis. Lepas tu dah lulus baru dapat pergi interview. Dan akhirnya ada rezeki lah pada masa tu kan. Bulan 12 ke ataupun bulan 11 rasanya pergi interview tahun 2009.
Lepas tu keputusannya aku dapat akhirnya pada tahun 2010. Aku diserapkan ke ni lah, jawatan tetap lah, sebagai penerbit rancangan B27 pada masa itu. Jadi bermula situlah kerjaya aku di Asyik FM ni. Walaupun aku sebenarnya background, latar belakang pelajaran aku bukanlah daripada mass media ataupun masscom, lebih pada media. Aku belajar pun background business, tapi rezeki kita tak tahu ya kat mana. Jadi pada 2010 aku dah teruslah bertugas bekerja di Asyik FM ni sehingga ke hari ini sebagai penerbit rancangan lah ya. Jadi macam-macam program dan rancangan aku buat. Program di lokasi pun ada, program konsert, rakaman band. Di Asyik FM aku buat program macam-macam, drama pun ada, sketsa jingle pun aku terbitkan dan macam-macam lagi lah. Jadi bidang kerja di radio lah ya. Di belakang tabir tu banyak kerja sebenarnya ya. Di depan, di frontliner, di hadapan aku turun di konti, dia bertugas di udara, mendengar suara yang ada dengar di radio lah kan. Mungkin ramai yang tahu bertugas di radio hanya suara keluar di konti, itulah kerjanya. Tapi tak, sebenarnya di belakang tabir masih lagi macam-macam benda yang kita buat. Macam aku di Asyik FM, aku ada buat program-program lah, macam segmen Gerang-Gradeng diterbitkan oleh aku sendiri juga. Sebelum ini senior ya, DJ Noriman. Selepas tu aku pula yang terbitkan program ni, program yang dah lama lah aku terbitkan juga untuk Gerang-Gradeng ni. Program lain macam drama, rakaman di lokasi, rakaman Gerang-Gradeng, rakaman band, interview temu ramah, buat dokumentari radio. Pernah juga aku minat dalam bidang dokumentari radio juga. Ada aku buat interview ataupun buat program dokumentari beberapa. Ada juga aku buat program konsert ya, konsert di lokasi pun ada. Banyaklah pengalaman tu, nak kata luas tu rasanya belum cukup lagi ya. Rasanya ilmu tu belum cukup lagi lah ya. Maknanya biarlah masa menentukan. Maknanya kita bekerja lagi, ada lagi pengalaman-pengalaman yang baru yang akan kita tempuh lah ya. Jadi itulah cerita aku di Asyik FM. Sebenarnya dengan ulang tahun Asyik FM ke-62, aku pun nak mengucapkan selamat ulang tahun untuk Asyik FM. Aku rasa macam terharu juga dengan Asyik FM kerana dah bersiaran selama 62 tahun sehingga sekarang. Antara radio yang tertua dan memainkan peranan daripada zaman selepas merdeka sehingga sekarang ya. Jadi kita mahu rakan-rakan kita di luar sana, terutama masyarakat orang asli, terus menyokong radio ini. Untuk akan datang, kami di Asyik FM pun akan cuba untuk menyiarkan program-program yang bagus untuk orang kita dengar untuk orang asli, masyarakat orang asli boleh terima program-program kita. Apa yang idea-idea yang boleh rakan-rakan kita di luar sana ada idea-idea untuk memajukan Asyik FM, boleh sahaja kongsikan melalui platform media sosial kami. Boleh hantar mesej, boleh hantar email ya. Kita pun ada platform media sosial di Facebook, di Instagram, di Twitter, di apa lagi ya, website kita pun ada. Boleh ajukan segala idea. Mungkin idea-idea anda itu menarik ya. Okeylah, selamat ulang tahun Asyik FM ke-62 tahun 3 Februari 2021 ya. Jadi aku hanya 11 tahun di Asyik FM, dan diharap Asyik FM ni terus bersiaran pada masa-masa akan datang untuk masyarakat kita orang asli. Aku rasa benda ni patut kita kenang dan kita fikirkan kembali. Radio orang asli antara satu-satunya media yang ada di negara kita ya. Mungkin akan datang kita harapkan orang asli pun ada media rasminya sendiri, macam satu channel khas untuk masyarakat orang asli. Orang asli memang sekarang semakin ke depan. Saya lihat di YouTube ramai yang menjadi YouTuber. Di media sosial macam TikTok, antara satu perkara yang boleh orang asli ambil manfaat ya, sebenarnya tunjukkan budaya
masyarakat kita kepada luar, supaya pihak luar lebih tahu kewujudan orang asli di Malaysia Dan orang asli di Malaysia ni antara orang asli yang maju dan antara yang terbaik di dunia. Saya harapkanlah. Okey, sampai di sini. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Aku bebel ni untuk rakan-rakan aku juga di Asyik FM nak ucapkan selamat ulang tahun Asyik FM ke 62 tahun. Oh, memang dah cukup-cukup matang. 62 tahun tu umur pencen tu Tapi Asyik FM tak pencen lagi. Harap selagi ada bulan dan bintang, selagi itulah Asyik FM terus bersiaran. Jumpa lagi. Terima kasih kepada rakan-rakan kita yang menonton channel YouTube HD Black RB. Jumpa lagi. Bye. Selamat ulang tahun Asyik FM ke 62 tahun.